Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qada wa tanfariju bil qurabatullahi bil hawaij wa tunaluhu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yusasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan rahmat dan pemurah Allah Subhanahu wa taala, Allah masih hidupkan kita pada pagi ini. Allah masih memanjangkan usia kita pada pagi ini. Maka manfaatkan usia-usia kita, manfaatkan masa-masa kita dengan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan faedah bermanfaat kepada kita, yang mendatangkan manfaat untuk diri kita dan lebih dekat untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah untuk pengetahuan tuan-tuan, siapa yang mengikuti live saya pada pagi semalam, dia tahu bahawa pagi ini merupakan aktiviti yang baru dah. Sebab surah-surah lazim kita sudah pun berakhir pada semalam hari. Pagi semalam dah akhir surah-surah lazim kita. Maka pagi ini kita masuk kepada apa tuan-tuan? Aktiviti yang baru, iaitu bengkel Al-Mulk. Kita masuk pada surah Al-Mulk. Tuan-tuan, tak panjang pun tuan-tuan, tak panjang. Saya hanya ambil 3 ayat setiap pagi. 3 ayat setiap pagi tuan-tuan. Surah apa? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini adalah surah yang menjadi amalan ramai orang Islam. Pertamanya, biasa sebelum tidur kan kita dengar Al-Mulk. Sebelum tidur kita baca Al-Mulk. Banyak-banyak kat asrama anak-anak tuan-tuan. Anak-anak kita kat asrama kadang-kadang sebelum tidur mesti akan ada dengar Al-Mulk dan baca Al-Mulk. Jadi tuan-tuan, sekarang ni amalan yang kita buat itu kita kena perbetulkan. Betul, amalan tu betul lah. Cuma saya nak perbetulkan bacaan dalam amalan tu. Saya takut amalan yang kita buat tu, amalan tu cantik tuan-tuan. Cantik sangat-sangat. Sebab itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita takut adalah kita bacaan kita sendiri. Bacaan kita sendiri. Kita baca dengan salah. Kadang-kadang makhraj huruf tertukar. Jadi insya-Allah apa yang saya nak ajar, saya akan tekankan kepada kesalahan-kesalahan besar yang mana kesalahan-kesalahan yang melibatkan pertukaran makna. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, bersama-sama dengan saya insya-Allah episod yang pertama pada pagi ini. Azlan bin Razali, waalaikumsalam. Mundir Zaki, waalaikumsalam Ustaz. Kak Rahani Uthman, assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah dapat join lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Rahani. Jadi tuan-tuan, Siti Rahimi, assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat alam maya semua. Dekatkan diri dengan membaca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, waalaikumsalam warahmatullahi Kak. Jadi moga kita semua tergolong dalam ahli-ahli Al-Quran, orang-orang yang mencari dan berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, pertama sekali, adakah suara saya jelas ataupun tidak? Kalau jelas, tolong komen jelas tuan-tuan. Jelas Ustaz. Kalau jelas pun bagi tahu. Tak jelas Ustaz. Suara Ustaz bereng ke benda ke? Boleh. Imam Yahya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, dah bila tuan-tuan dengar suara saya, kalau jelas tolong komen jelas. Lepas tu tuan-tuan tolong sharekan live ini. Moga ramai yang dapat pengajaran, ramai yang dapat manfaat, ramai yang boleh betulkan diri mereka tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tolong sharekan. InsyaAllah dengan cara ni saya pesan sebelum ini untuk kita nak cari investment akhirat kita. Okay, investment akhirat kita. Kak Rohani Uthman, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Syida Malik, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Kak Sam Sulaiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sahabat pecinta Al-Quran, alhamdulillah. Moga sahabat-sahabat pecinta Al-Quran di dalam ini semuanya istiqamah untuk belajar Al-Quran. Amin. Zunur, jelas alhamdulillah. Kak Sam Sulaiman, suara Ustaz jelas.
Siti Rahimi episod pertama surah Al-Mulk jelas suara ustaz kemah-keming. Imah Yahya jelas. Teranu jelas. Okey tuan-tuan. Ini insya-Allah pertama sekali tuan-tuan saya minta tuan-tuan sharekan live ini. Sebab apa tuan-tuan, surah Al-Mulk ini adalah surah yang menjadi amalan kepada semua orang Islam. Surah yang menjadi perlindung kita di alam kubur nanti. Jadi tuan-tuan, kita nak apa yang kita amalkan ini bacaannya adalah bacaan yang betul. Cuba bayang tuan-tuan, bacaan amalan yang kita amalkan selama ini bacaannya salah tuan-tuan. Bacaannya salah. Yang lagi takut tuan-tuan, kesalahan yang kita buat itu adalah kesalahan-kesalahan yang mengubah makna tuan-tuan. Kesalahan yang mengubah makna itu adalah kesalahan yang besar tuan-tuan. Jadi haram untuk kita buat kesalahan besar ni. Haram dan berdosa. Sebab tu tuan-tuan, jangan sesekali kita baca dengan bertukar makna. Memanglah kita tak sengaja tuan-tuan, betul tak sengaja, betul. Sebab itu kita sebagai orang Islam kena belajar. Sebab apa? Baca Al-Quran secara bertajwid itu adalah wajib bagi semua orang Islam. Saya ulang sekali lagi, baca Al-Quran dengan bertajwid itu adalah wajib bagi setiap orang Islam tuan-tuan. Wajib, bukan sunat ke apa ke, wajib tuan-tuan. Semua orang Islam wajib belajar Al-Quran. Wajib, semua orang Islam wajib mengaji dengan bertajwid, itu wajib. Sebab itu tuan-tuan, ingat wajib bagi semua orang Islam mengaji secara bertajwid. Sebab itu kita kena pastikan bacaan kita bacaan yang betul. Supaya apa tuan-tuan? Supaya bila mana kita baca Al-Quran, tuan-tuan, kita tidak salah dari sudut kesalahan-kesalahan besar. Saya ada sebut dah semalam bahawa kalau kadang-kadang kita ada buat kesalahan-kesalahan kecil. Kesalahan-kesalahan kecil ni macam mana tuan-tuan? Contohnya panjang 4 atau 5 harakat, dia baca 3 harakat. Panjang 6 harakat, dia baca 5 harakat. Tak cukup panjang. Dengung, tak bunyi dengung setara mana tuan-tuan. Okey, itu kesalahan-kesalahan yang melibatkan kesalahan kecil sahaja tuan-tuan. Tapi kesalahan kecil ni kita nak minimalkan dia. Kita nak kurangkan dia. Kesalahan kecil ni, guru saya kata, kesalahan kecil ni tuan-tuan, walau macam mana pun kita memang susah untuk kita zerokan dia, susah kesalahan kecil ni. Sebab sekecil-kecil perkara akan ada juga kita buat. Tapi kita kena ada usaha, untuk mengurangkan kesalahan-kesalahan kecil ni. Kena ada usaha. Tapi yang wajib atas kita adalah kesalahan-kesalahan besar itu kita kena zerokan dia. Kosongkan kesalahan-kesalahan besar. Jangan sesekali kita baca dengan kesalahan-kesalahan besar. Sebab apa tuan-tuan? Kita takut kesalahan besar ni menjerumus diri kita ke arah keburukan pula, mendatangkan dosa kepada kita. Itu yang kita takut tuan-tuan. Sedangkan kita baca Al-Quran adalah untuk kita perbaiki diri kita, untuk kita dapat pahala. Tapi bila mana baca Al-Quran makin jauh, itu kita tak nak tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan kena dengar. Sebab itu tuan-tuan kena belajar. Okey? Jangan takut. Jangan disebabkan benda tu tak naklah baca Al-Quran. Lagi jauh tuan-tuan. Lagi jauh. Percaya saya kalau tuan-tuan menjauhkan diri daripada Al-Quran, maka makin jauhlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Al-Quran ini adalah surat cinta daripada Allah, maka kita kena dekatkan dengan Allah melalui surat cinta. Dia pun boleh tuan-tuan kita hayati surat-surat cinta daripada Allah. Moga dengan cara itu kita lebih dekat dan menghayati Al-Quran, kita lebih kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat menghayati setiap baik-baik ayat-ayat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi tuan-tuan, InsyaAllah kita akan sambung dengan surah Al-Mulk. Perkara pertama tuan-tuan, tulis di ruangan komen surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat 1 hingga 3. Tulis di ruangan komen tuan-tuan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 3. Kalau boleh tuan-tuan tulis di ruangan komen macam ni. Surah Al-Mulk muka surat 562. Bagi ramai orang masuk live kita ni, orang tahu muka surat berapa. Tulis surah Al-Mulk muka surat 562. Siapa yang ada Al-Quran depan dia, bukalah Al-Quran, lihatlah setiap baik-baik huruf dalam Al-Quran ini supaya kita dapat belajar dan kita dapat tengok mana tempat yang perlu kita bagi tumpuan, mana saya suruh tanda tu tanda tuan-tuan, insya-Allah. Tulis dalam ruangan komen surah Al-Mulk muka surat 562. InsyaAllah saya ulang sekali lagi, tulis di ruangan komen macam Kak Sam Sulaiman ni, surah Al-Mulk muka surat 562. Tulis di ruangan komen
supaya apa, ramai orang masuk nanti, orang baca tuan-tuan, orang baca, dengan cara itu kita bagi manfaat kepada orang, dengan cara itu kita bantu orang, dengan bantuan tu tuan-tuan kita pun dapat saham pahala. Zunur surah Al-Mulk ayat 1 hingga 3 muka surat 562. Syida Malik surah Al-Mulk muka surat 562 ayat 1 hingga 3. Aman GDR surah Al-Mulk ayat 1 hingga 3. Betul. Jadi tuan-tuan jom bersama-sama dengan saya kita buka surah Al-Mulk muka surat 562. Kita lihat setiap bait huruf dia, kita lihat mana tempat-tempat yang perlu kita bagi tumpuan, insya-Allah. Allahumma salli Muhammad. InsyaAllah Siti Rahimi surah Al-Mulk muka surat 562 ayat 1 hingga 3. Wan Arisa surah Al-Mulk muka surat 562. Mirazaki surah Al-Mulk. Okey, betul tuan-tuan. Kak Mazwan dan share, alhamdulillah. Moga tuan-tuan semua, saya menyeru kepada semua untuk sharekan live video ini. Moga dengan cara itu kita dapat banyak manfaat dan kita dapat bagi manfaat kepada orang. Yang kedua tuan-tuan, jika ada keluar satu kotak pada pada ruangan bawah tuan-tuan ni, bawah sekali dia ada tulis turn on live notification. Saya ulang sekali lagi, kalau dia ada tulis turn on live notification, tuan-tuan tekan turn on supaya apa, lepas ni banyak lagi aktiviti-aktiviti yang kita nak buat tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tak nak tertinggal bas, tekan turn on live notification supaya setiap kali kita live tuan-tuan tahu kita live. Bawah sekali tu turn on live notification, tekan turn on live notification. Syarifah Masturah Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam biasa, jom saya membawa tuan-tuan semua mengembara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey tuan-tuan, macam biasa, surah Al-Mulk muka surat 562. Surah Al-Mulk muka surat 562. 3 ayat kita ambil tuan-tuan. 3 ayat. 3 ayat dia dalam 4 baris insya-Allah. Kita mulakan dengan bismillah. Saya baca, tuan-tuan di rumah boleh ikut. Okey? Nora Mazin, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, bismillah. Tuan-tuan di rumah boleh baca bersama-sama dengan saya. Tuan-tuan, saya nak tegur, nasihat supaya setiap tempat yang saya suruh tuan-tuan tanda atau setiap tempat yang saya tegur, tuan-tuan tolong Allahumma salli Muhammad, tolong tanda dalam Quran tuan-tuan. Sebab tempat itu tuan-tuan, tempat-tempat yang tuan-tuan kena berhati-hati. Okey, kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan ikut bersama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk ayat pertama. Tulis dalam komen ayat yang pertama. Syarifah Masturah Mas, Assalamualaikum. Nora Mazin, Assalamualaikum Ustaz. Jafar Mahdi, Assalamualaikum Ustaz. Nur Riza Muhammad Nur Riza, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang baru masuk. Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, kita berada surah Al-Mulk ayat yang pertama muka surat 562. Dan pesanan saya sekali lagi, jika dalam ruangan phone tuan-tuan dan puan-puan ini, bawah sekali tuan-tuan ada tengok dia ada tulis turn on live notification. Tolong tekan turn on live notification supaya tuan-tuan tak tertinggal bas. Nanti bila mana ada live, tuan-tuan sedar dan tuan-tuan keluar noti pada phone tuan-tuan, insya-Allah. Ayat yang pertama, jom kita tengok. Saya baca, tuan-tuan di rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. Ayat yang pertama saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan di rumah ikut ni. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulang sekali lagi ayat pertama, tuan-tuan di rumah ikut bersama-sama dengan saya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey tuan-tuan, ayat ini apa yang tuan-tuan kena jaga-jaga tuan-tuan. Ayat surah Al-Mulk ni ramai orang baca tuan-tuan. Jadi banyakkan bila mana orang ramai baca, orang rasa dia lancar baca tuan-tuan.
Bila baca lancar, dia baca laju lah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, ramai orang suka langgar benda ni tuan-tuan. Langgar panjang ini, langgar panjang ini, langgar panjang ini, langgar panjang ini. Dua rakaat. Tabarakalladzi, dua rakaat. Biyadihil mulku wa huwa ala, dua rakaat. Ala kulli syai'in qadir. Ma'rif dia sukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Ramai orang suka langgar benda tu tuan-tuan. Dia rasa dia baca laju, lancar tuan-tuan. Dia rasa lancar je baca. Lepas tu lancar dia, langgar habis lintang pukang tuan-tuan. Berterabur tuan-tuan. Sebab tu kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Panjang pendek kena jaga. Itu kesalahan panjang dan pendek. Kesalahan besar yang saya nak tegur sekarang ini adalah kesalahan zal. Alladhi, tabarakalladhi, tuan-tuan. Teguran saya sama macam teguran-teguran sebelum ini. Huruf zal, jangan sesekali tuan-tuan baca dia dengan huruf zai. Huruf zal, jangan sesekali baca dia dengan huruf zai. Ingat benda tu tuan-tuan. Huruf zal, jangan baca dengan huruf zai. Zai saya dah tegur sebelum ini. Kalau tuan-tuan baca dengan tabarakalladzi, gigi berjumpa dengan gigi, maka tuan-tuan dah baca dia dengan huruf zai. Dah tukar huruf. Cara nak baca dengan huruf zal sama macam dalam ayat ini, dengan cara sebutan yang betul adalah dengan cara tuan-tuan, dengan cara lidah kita kena keluar lebih daripada gigi. Tabarakalladzi. Saya dah tegur. Kenapa saya suruh tuan-tuan jaga-jaga sangat pada huruf zal ni tuan-tuan? Sebab dalam suratul Fatihah ada suratul ladzi. Huruf yang sama. Kalau tuan-tuan baca dengan suratul ladzi, gigi berjumpa dengan gigi, maksudnya tuan-tuan dah ubah huruf zal kepada huruf zai dalam surah Fatihah. Jaga tu rukun qauli kita tuan-tuan. Jangan rosakkan rukun qauli. Sebab kalau boleh rukun qauli kita rosak tuan-tuan, maka solat kita rosak. Itu yang kita tak nak. Jadi jaga huruf zal. Yang teguran pertama, jaga huruf zal. Tulis ruangan komen, jangan baca huruf zal dengan huruf zai. Tulis ruangan komen, jangan baca huruf zal dengan huruf zai. Zal dengan huruf zai. Ni zal. Kalau saya je zal macam ni, D-Z-A-L. Kalau saya lah, D-Z-A-L. Kalau ni zai, Z-A-I. Itu cara saya. Jangan baca huruf zal dengan huruf zai. Kalau boleh tuan-tuan, jaga-jaga kepada kawasan ni. Okay? Alhamdulillah. Rashidun Nurdin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rozana, Assalamualaikum. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi. Rahani Muhammad, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada semua. Saya ulang sekali lagi, kita berada surah Al-Mulk episod 1 ni tuan-tuan. Yang mana episod 1 ni kita akan menceritakan, membahaskan daripada ayat 1 hingga ke ayat yang ketiga. Sekarang kita baru pada yang pertama. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya ingatkan, jika dalam live tuan-tuan ni bawah sekali dia ada tulis turn on live notification. Kat ruangan chat tu tuan-tuan, dia ada tulis turn on live notification. Tekan turn on live notification supaya tuan-tuan tak tertinggal bas. Nanti tuan-tuan, bila mana ada live, tuan-tuan boleh bersama-sama ikut saya insyaAllah. Tuan-tuan jaga-jaga setiap makhraj huruf ni tuan-tuan. Jaga-jaga. InsyaAllah. Guru-guru kita tuan-tuan, ayah saya dulu, kalau bab makhraj ni sangat tekan tuan-tuan. Sebab apa? Makhraj ni adalah benda yang sangat penting tuan-tuan. Ubah huruf tuan-tuan boleh ubah makna. Sebab tu kena jaga sangat-sangat. Jaga sangat-sangat makhraj insyaAllah. Tuan-tuan, yang kedua, tempat kesalahan besar orang suka buat tuan-tuan, huruf kaf. Huruf kaf, kesalahan besar orang suka buat tuan-tuan adalah huruf kaf. Dia baca dengan ini, biadihil mulku, mulku. Sedangkan pada ayat ini adalah huruf kaf. Huruf kaf jangan dibaca dengan huruf qaf. Mulku wa huwa ala. Dengar saya baca tuan-tuan. Mulku wa huwa ala. Salah. Dia kena baca mulku wa. Mulku, ku. Alus je, nipis je bunyi dia. Mulku wa huwa ala. Bukan mulku. Bukan mulku. Jaga. Jaga. Jangan baca huruf kaf dengan huruf qaf. Jangan baca huruf kaf dengan huruf qaf. Qaf lagi tebal. Mulku. Kita tak nak baca yang tebal. Sebab kalau tuan-tuan baca dengan baca yang tebal, maka dia dah jadi huruf qaf. Jaga. Okey. Yang terakhir,
Ini dari sudut sifat huruf sahaja. Huruf ra, sebelum huruf ra, tuan-tuan dengar je kan. Kalau tuan-tuan boleh ingat, lagi bagus. Ini kaedah tajwid. Sebelum huruf ra. Bila mana kita wakaf pada huruf ra, sebelum huruf ra adalah huruf ya mad arid li sukun. Saya ulang sekali lagi. Ini kaedah tajwid. Jika kita wakaf pada huruf ra, sebelum huruf ra adalah huruf ya mad arid li sukun, maka huruf ra ni kita kena baca secara nipis. Qadir. Nipis je bunyi dia tuan-tuan. Ra nipis ni susah sikit tuan-tuan nak sebut. Seelok-eloknya tuan-tuan cari guru, baca depan guru, supaya guru tu nilai nipis tara mana. Saya sendiri pun nak dapat ra nipis ni tuan-tuan makan masa tuan-tuan. Susah. Kena ada guru depan kita, tengok guru tu nilaikan bacaan kita macam mana. Cuma tuan-tuan kena ada usaha untuk nipiskan ra, bukan qadir. Tu tebal. Tak nak qadir, nipis je bunyi dia. Boleh? Selesai ayat pertama. Saya ulang sekali lagi. Ayat yang pertama dari sudut panjang dan pendek, jaga panjang 2 harakat kat sini, panjang 2 harakat kat sini, panjang 2 harakat kat sini, panjang 2 atau 4 atau 6 harakat kat sini. Itu kesalahan panjang dan pendek. Yang kedua saya tegur zal. Jangan dibaca dengan huruf zai. Tukar huruf boleh tukar makna. Kaf jangan dibaca dengan huruf qaf. Tukar huruf boleh tukar makna. Yang terakhir, ra ini dibaca secara nipis. Tanda pada Quran tuan-tuan, tulis nipis, insya-Allah. Kita masuk ayat yang kedua. Kita masuk ayat yang kedua. Tuan-tuan, tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Jika tuan-tuan baru masuk, selamat datang. Kita masuk sekarang berada surah Al-Mulk, muka surat 562, baru nak masuk ayat yang kedua. Tuan-tuan boleh, kalau boleh sharekan live ini bagi ramai yang dapat manfaat. Kita ajar diri kita untuk betulkan bacaan Al-Quran kita, dan kita mengajak orang lain juga untuk betulkan bacaan Al-Quran mereka tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab amar ma'ruf itu adalah tugas bagi semua orang Islam. Amar ma'ruf, mengajak kepada arah kebaikan, itu adalah tugas bagi semua orang Islam. Wajib bagi semua orang Islam. Maka salah satu caranya, ajak dia belajar Al-Quran. Ajak dia belajar Al-Quran. Sebab apa? Sebab belajar Al-Quran ini tuan-tuan, untuk praktikan Al-Quran. Untuk dia belajar Al-Quran, untuk dia betulkan bacaan Al-Quran dia. Sebab baca Al-Quran secara tajwid itu wajib bagi semua orang Islam. Okey? Imam Ibnu Jazari pun ada sebut dalam kitabnya bahawa bagi orang Islam, kalau dibaca Al-Quran itu tanpa bertajwid, hukumnya berdosa tuan-tuan. Hukumnya berdosa. Okey, kita masuk ayat yang kedua. Tulis ruangan komen ayat yang kedua. Ramai-ramai tulis, insya-Allah. Moga kita istiqamah sehingga ke akhirnya, insya-Allah. Ayat yang kedua saya baca. Tuan-tuan di rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. Kita baca, kita berhenti pada amala. Tarik nafas panjang-panjang. Tarik nafas panjang-panjang. Sambung-sambung. Saya pun tarik nafas panjang-panjang juga ni. Semput ni, kau boleh kira ni. InsyaAllah. InsyaAllah kita boleh sampai pada waqaf kat sini. InsyaAllah. Jom kita baca ayat yang kedua. Alhamdulillah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Boleh? Kita ulang sekali lagi tuan-tuan di rumah, kalau ada tertinggal tadi boleh ikut bersama-sama dengan saya. Jom ayat yang kedua, pecahan yang pertama, tarik nafas panjang-panjang. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey, tuan-tuan, pada ayat yang kedua ini, yang pertama saya nak tegur kesalahan-kesalahan besar dulu. Kesalahan-kesalahan besar dulu tuan-tuan. Kesalahan besar yang pertama adalah huruf dal. Jangan baca dengan al-lazi. Tadi saya tegur dah. Kesalahan pertama huruf dal, jangan dibaca dengan huruf zai. Al-lazi tak nak. Kalau gigi berjumpa dengan gigi, salah. Jangan baca huruf dal dengan huruf zai. Tulis dalam komen. Ayat yang kedua, jangan baca huruf dal dengan huruf zai. Jangan gigi berjumpa dengan gigi, lidah kena keluar lebih daripada gigi, insya-Allah. Itu kesalahan besar yang pertama saya nak tegur. Yang kedua, ha pedas wal haya. Jangan baca dengan ha simpul. Ha simpul macam mana tuan-tuan? Ini ha pedas, jangan dibaca dengan ha simpul. Itu ha simpul tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dengan seperti ini, wal hayata liyabluwakum. Wal haya ahsanu amala, ahsanu.
Kalau tuan-tuan baca seperti itu, wal haya ataupun ahsanu, itu tuan-tuan dah baca dengan ha simpul. Macam mana nak bezakan dia Ustaz? Senang. Kalau tuan-tuan bunyikan dengan dalam bunyi dia, wal haya, 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 dalam. Ahsanu, ahsanu, dalam je tuan-tuan rasa. Itu tuan-tuan baca dengan ha simpul. Batu, macam mana Ustaz nak bunyikan dengan huruf ha pedas? Macam mana nak bunyikan dengan bacaan betul? Senang juga. Kita keluarkan angin saja tuan-tuan. Wal haya, haya. Kalau saya baca secara slow-mo tuan-tuan, secara slow-mo bunyi dia haya. Wal haya. Kita keluar angin. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ahsanu. Wal haya. Kita keluarkan angin. Bukan bunyi macam ni. Wal haya. Haya tu kita dah baca dengan ha simpul. Salah. Kita nak wal haya. Haya. Jaga tuan-tuan. Jaga ha pedas, keluarkan angin insya-Allah. Okey tuan-tuan, itu kesalahan besar yang kedua. Ha jangan dibaca dengan ha simpul. Tulis di ruangan komen, jangan baca ha pedas dengan ha simpul. Tulis di ruangan komen, jangan baca ha pedas dengan ha simpul. Jangan baca ha pedas dengan ha simpul. Okey, jaga. Tuan-tuan, kesalahan yang ketiga, kaf berbaris depan. Kaf berbaris depan, jangan baca dengan huruf qaf. Nampak macam simple tuan-tuan, nampak macam simple. Tapi tuan-tuan, ramai orang baca macam ni, liyabluwakum ayyukum. Liyabluwakum ayyukum. Kum ayyukum. Tak nak. Kita nak liyabluwakum. Nipis je bunyi dia tuan-tuan. Liyabluwakum ayyukum. Nampak tak? Bezakan tuan-tuan, liyabluwakum dengan liyabluwakum. Ayyukum dengan ayyukum. Beza bunyi dia tuan-tuan. Sebab itu saya suruh tuan-tuan jaga-jaga. Tempat ini tuan-tuan tandakan dalam Al-Quran. Bulatkan huruf ini dalam Quran. Kaf, kaf. Jangan dibaca dengan huruf qaf. Jangan dibaca dengan huruf qaf. Yang terakhir, kesalahan besar orang buat tuan-tuan, huruf ain. Huruf ain ni tuan-tuan, ramai orang suka dengan huruf hamzah. Ahsanu amala. Ahsanu amala. Tak boleh tuan-tuan. Jangan baca huruf ain dengan hamzah. Saya ulang sekali lagi, tulis di ruangan komen. Jangan baca huruf ain dengan hamzah. Kalau tuan-tuan baca dengan ahsanu amala, itu tuan-tuan dah baca dengan hamzah. Nak baca dengan huruf ain, ahsanu ama. Ahsanu amala. Amala. Bukan amala. Amala tak nak, itu hamzah. Kita nak amala. Okey, boleh. Kita sambung pecahan yang kedua. Tuan-tuan di rumah ikut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Wa huwal azizul ghafur. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan. Wa huwal azizul ghafur. Okey tuan-tuan. Okey. Pecahan yang kedua ini, apa yang tuan-tuan kena jaga-jaga? Saya tegur tadi, ain jangan baca dengan hamzah. Wa huwal azi. Azi. Azi tak nak. Kita nak wa huwal azi. Azi. Yang kedua, ra. Ra ni tuan-tuan, ramai orang suka tak tempat makhrajnya. Sebutan dia dekat-dekat dah tapi tak tepat. Ra. Ghafur. Ghafur. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Kita nak ra. Ra. Ghafur. Ra. Macam mana tuan-tuan? Minta maaf saya sebut tuan-tuan. Minta maaf saya sebut. Huruf ghin ni tuan-tuan, makhraj dia, tempat keluar huruf dia di awal kerongkong, atas sekali kerongkong. Kat mana tuan-tuan? Minta maaf saya sebut tempat orang keluarkan kahak tu tuan-tuan. Kat situ. Kat situlah makhraj huruf ghin. Maka pastikan tempat tuan-tuan sebut ini sama. Ra. Ghafur. Ghafur. Jaga. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya tegur, ayat yang kedua, jaga huruf zal, jangan dibaca dengan huruf zai. Yang kedua, jaga huruf ha, jangan dibaca dengan ha simpul. Ha pedah ini jangan dibaca dengan ha simpul. Yang kedua, kaf, kaf jangan dibaca dengan huruf qaf. Yang ketiga, ain jangan dibaca dengan hamzah. Ain jangan dibaca dengan hamzah. Yang seterusnya, ghin jangan tepatkan lagi makhraj dia. Parking dia kat mana tuan-tuan? Parking dia, minta maaf sebut tempat kita keluarkan kahak tu tuan-tuan, kat situ tuan-tuan. Minta maaf tapi nak suruh tuan-tuan jelas kat mana. Ra, ghafur. Jaga. Kita masuk ada ayat yang ketiga tuan-tuan. Kita masuk pada ayat yang ketiga. Kita berhenti pada tibaqa. Okey. Jadi tuan-tuan, insya-Allah okey.
Ramai baru masuk, Alhamdulillah. Selamat datang. Surah Al-Mulk ayat ketiga dah tuan-tuan. Surah Al-Mulk ayat ketiga dah. Okey, yang baru masuk pun tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, jika ada keluar pada ruangan chat tuan-tuan itu ada turn on live notification, tekan turn on live notification supaya tuan-tuan tak tertinggal bas. Boleh? Ayat ketiga tulis ruangan komen. Ayat yang ketiga. Bersedia tuan-tuan. Ayat ketiga, ayat yang terakhir. Jom sama-sama baca bersama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Jaga. Saya ulang sekali lagi, dengar betul-betul, ikut bersama-sama dengan saya. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Tuan-tuan, zal. Saya dah tegur banyak kali tuan-tuan. Jom kita sama-sama betulkan. Huruf zal jangan dibaca dengan huruf zai. Jangan rapatkan gigi. Lidah kena keluar. Dan tuan-tuan, nanti saya akan praktikkan macam mana sebutan ke. Nanti saya akan praktikkan. Tuan-tuan tengok bagaimana gerakan mulut saya. Yang kedua, tuan-tuan, huruf ba ada qalqalah. Kan sebelum ni saya dah sebut Kota Bajudan. Itu guru saya Ustaz Ashraf Ayub. Dia ada bagi akronim tuan-tuan. Nak sebut huruf-huruf qalqalah. Kota Bajudan. Ba ada. Ba huruf qalqalah. Tapi kat sini diduduk di tengah ayat. Maka qalqalah kecil, sugra. Kecil je lantunan dia tuan-tuan. Kecil je. Sab'a. Kena ada gak lantunan tu, kena ada sebab dia memang ada sifat qalqalah. Cuma kita nak zahirkan kecil dia tu, kita kena masukkan terus kepada huruf selepasnya. Sab'a. Bukan macam ni. Sab'a. Tu tak nak tu berhenti tu. Tak jadi qalqalah sugra dah. Tak jadi kecil dah tuan-tuan. Boleh jadi itu. Ba ada sifat qalqalah. Tulis di ruangan komen huruf ba qalqalah sugra lantunan kecil. Tulis di ruangan komen ba qalqalah sugra. Qalqalah sugra. Sugra tuan-tuan. Qalqalah sugra. Qalqalah sugra tu apa? Lantunan. Qalqalah ni lantunan. Sugra ni kecil. Lantunan kecil. Lantunan kecil. Maksudnya kita kena ada lantunan pada ayat ini, lantunan yang kecil saja. Sab'a samawatin tibaqa. Ni pun tuan-tuan tandakan dalam Al-Quran ta, jangan dibaca dengan huruf ta. Tibaqa. Tu ta, kalau saya baca dengan ta, bunyi dia macam ni. Tibaqa, tibaqa. Tapi untuk bezakan huruf ta dengan huruf ta, tuan-tuan, makhrajnya lebih kurang je tuan-tuan. Ta dengan ta ni makhrajnya lebih kurang sama je tuan-tuan. Yang membezakan huruf ta dengan ta adalah sifat yang ada pada huruf ta dan sifat yang ada pada huruf ta. Sifat yang ada pada huruf ta ini antaranya adalah sifat isti'ala, sifat tebal tuan-tuan. Sifat tebal ni lidah kita terangkat sedikit. Tuiba. Tuan-tuan kena tebalkan huruf ti ni. Jangan ti, jangan. Mulut tu jangan ke arah nak senyum sangat tuan-tuan. Jangan ke arah nak senyum. Kalau tuan-tuan mulut ke arah nak senyum, dia seakan-akan tuan-tuan baca dengan huruf ta. Kita nak tebalkan dia. Tibaqa. Boleh? Tebalkan ta. Tibaqa. Sebab kalau tuan-tuan tak tebalkan, maka tuan-tuan akan baca dengan huruf ta. Bahaya. Okey? Ayat ketiga, pecahan yang kedua, ikut bersama-sama dengan saya. Saya baca. Alhamdulillah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sekali lagi, saya baca, tuan-tuan di rumah ikut bersama-sama dengan saya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan kena jaga pada ayat ini? Jaga huruf ra sabdu. Jaga huruf ra sabdu ni. Banyak kan orang baca macam ni tuan-tuan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Khalqir rahmah. Seakan-akan dia dah buang sabdu tu tuan-tuan. Saya dah sebut banyak kali tuan-tuan, sebenarnya huruf bersabdu dia mewakili kepada dua huruf tuan-tuan. Satu huruf dalam keadaan mati dan satu lagi huruf yang berbaris. Sabdu sebenarnya tuan-tuan dia mewakili dua huruf. Satu huruf dalam keadaan mati dan satu lagi huruf dalam keadaan berbaris.
Jadi tuan-tuan, jangan kita buang sabdu, sebab kalau kita buang sabdu, maksudnya kita dah buang satu bunyi dalam dia. Kita dah buang satu huruf dalam dia. Jangan. Khalqir rahmah. Khalqir rahmah. Jaga. Sabdu jaga mil. Nun mati berjumpa dengan ta. Dengung ikhfa hakiki. NGG. Dengung NGG. Mil. Tafawut. Huruf ta. Tuan-tuan tulis pada Quran tuan-tuan, huruf ta dia ada sifat yang kita sebut sebagai sifat hams. Sifat apa tuan-tuan? Sifat hams. Saya tulis kat sini hams. Hams itu apa? Hams itu berangin. Tuan-tuan kena push angin keluar tuan-tuan. Dia ada sifat hams. Tulis orang komen sifat hams berangin. Sifat hams berangin. Sebab tu kalau tuan-tuan nak wakafkan tafawut, kita kena keluar angin. Tafawut, kena keluarkan angin. Itu sifat yang ada pada dia. Okey, boleh Okey tuan-tuan, tulis dalam komen huruf ta ada sifat hams, yakni berangin. Hams yakni berangin. Okey, pecahan ayat terakhir. Pecahan ayat terakhir saya baca tuan-tuan di rumah ikut bersama-sama dengan saya. Boleh Boleh InsyaAllah saya tengok komen jap. Ta itu sifat hams berangin betul. Huruf ba qalqalah sughra. Ada lantunan kecil. Huruf ba qalqalah sughra lantunan kecil. Mazwan, kat mazwan huruf ba qalqalah sughra lantunan kecil. Betul-betul kemah-kemah. Kemah-kemah tuan-tuan dan puan-puan semua. Bijak-bijak kan kabur. Kemah-keming. Kemah-keming tuan-tuan. InsyaAllah. Okey. Kita masuk pada pecahan ayat terakhir. Yang baru masuk selamat datang. Kita berada pada ayat terakhir. Pecahan yang terakhir dah. Boleh? Sama-sama. Baca bersama-sama dengan saya. Boleh Baca bersama-sama dengan saya. Ayat terakhir. Alhamdulillah. Farji'il basara hal tara min futur. Sekali lagi saya baca. Farji'il basara hal tara min futur. Sekali lagi. Jaga. Farji'il basara hal tara min futur. Tuan-tuan, kesalahan besar yang suka orang buat adalah pada sad. Farji'il basar. Kita kena tebalkan dia. Kita kena tebalkan. Jangan baca dengan huruf sin. Farji'il basar. Basarahal. Basa tak nak. Kita nak baso. So. Basarahal. Hal tara min. Nun mati berjumpa dengan huruf fa. Ikhfa hakiki. Nun mati berjumpa dengan fa. Tulis orang komen. Nun mati jumpa fa. Ikhfa hakiki. Dengung NGG. Min. Hilang suara tuan-tuan. Min futur. Bukan futur. Bukan tur Kalau tuan-tuan baca dengan Allahumma salli Muhammad, kalau tuan-tuan baca dengan min futur, tur, itu tuan-tuan dah baca dengan huruf ta. Sedangkan ayat ini huruf ta. Min futur, tebalkan dia. Tur, tebalkan dia. Tanda dalam Quran tuan-tuan. Tebalkan dia. Jangan nipiskan dia. Jangan takan dia. Min futur, tak nak min futur. Jaga. Jadi saya ulang balik tuan-tuan. Pecahan ayat yang kedua ini. Pertama jaga huruf sad. Yang kedua nun mati berjumpa fa. Ikhfa hakiki. Yang ketiga huruf ta. Jangan dibaca dengan huruf ta. Jadi tuan-tuan. Perhatikan mana tempat-tempat yang saya tegur. Tandakan dalam Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan. Untuk kebaikan diri kita juga. Dengan cara itu kita akan memperbaiki. Dan bila mana kita buka Al-Quran kita nak baca tuan-tuan. Kita dah nampak kat mana tempat yang kita tanda. Bila mana kita nampak tempat yang kita tanda. Maka kita akan berjaga-jaga. Nampak? Kita akan berjaga-jaga. Kalau kita berjaga-jaga tuan-tuan, maka kat situ kita akan berhati-hati. Macam saya sebut sebelum inilah. Kalau kat highway tiba-tiba kita nampak ada signboard kata awas, berhati-hati ke hadapan. Maka kita akan slowkan kenderaan kita. Sebab kita tak nak apa-apa terjadi. Sama juga dengan bacaan Al-Quran. Bila mana kita ada tanda, maksudnya kita akan berjaga-jaga bacaan kita. Bila mana nak masuk kepada huruf yang kita tanda tu, kita akan slow-slowkan sikit. Maka bila kita slow, kita akan berhati-hatilah tuan-tuan. Berhati-hatilah membuatkan bacaan kita lagi baik. Jangan nak terburu-buru. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kita rasa lancar. Bila rasa lancar, kita rasa nak baca laju je. Bacalah laju tuan-tuan. Memang kita boleh baca laju, boleh, tak ada masalah sebab tak ada guru tegur. Kita rasa betul, tak ada guru dengar.
Tak ada siapa-siapa nak tegur lah. Yang ada dekat kita tuan-tuan, syaitan. Betul dah tu, sedap suaramu. Syaitan bisik pada kita. Kita pun sedap ya. Laju gi. Gia pak terus tuan-tuan. Jaga-jaga. Yang ini kita tak nak tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh tengok live ini supaya kita tahu mana tempat kita kena betulkan, insya-Allah, supaya kita memperbaiki diri kita dan memperbaiki keluarga kita juga, insya-Allah. Jom, macam biasa saya bawa tuan-tuan mengembara. Saya nak tunjuk praktikkan. Malam saya buat dah. Hari ni saya nak buat lagi tuan-tuan. Sebab ramai orang buat silap kat situ. Jadi saya tak nak tuan-tuan saya tak nak tuan-tuan silap. Tadi saya sebut saya nak praktikkan huruf dal. Betul tak? Tuan-tuan, ayat yang kedua, allazi. Tuan-tuan pastikan tuan-tuan pastikan. Saya takut sangat sebab benda ni dalam surah Fatihah tuan-tuan. Allazi. Lidah keluar tuan-tuan. Allazi. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak berlatih huruf dal, pastikan tuan-tuan berlatih depan cermin. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa lidah kita macam keluar. Allazi. Rasa macam keluar tuan-tuan. Tapi sebenarnya tak keluar. Sebab itu berlatih depan cermin untuk tuan-tuan nampak lidah tuan-tuan ni keluar ataupun tidak. Ingat, lidah keluar sedikit lebih daripada gigi. Jangan over sangat keluar tuan-tuan. Terkebil-kebil lidah tu kat luar. Janganlah macam tu. Lidah keluar sedikit saja. Allazi. Siratal lidah keluar V. Jaga-jaga insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu sahaja ayat 1 hingga ayat 3. Selesailah surah Al-Mulk episod yang pertama ayat 1 hingga ayat ke-3. Esok kita masuk kepada ayat yang ke-4 sampai kepada ayat yang ke-6, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sampai di situ saja pesanan saya terakhir. Jika ada keluar ruangan komen itu, turn on live notification, tekan turn on live notification supaya tuan-tuan semua tak tertinggal bahas, insya-Allah. Tuan-tuan, adakah tuan-tuan bersedia untuk bersama-sama dengan saya esok pagi pukul 9.30 pagi surah Al-Mulk episod yang kedua? Adakah tuan-tuan semua bersedia? Jika bersedia, tulis di ruangan komen, saya bersedia ustaz. Saya nak baca ni tuan-tuan. Rubiah Husin, terima kasih ustaz. Sama-sama. Narat Mazin, alhamdulillah, amin. Okey tuan-tuan, amin. Okey, ramai ni. Rosila Husin, Nun Juba Fa, Ifa Hakiki, betul. Ashla Dalilah. Minta maaf kalau saya salah pronounce. Ashla. Assalamualaikum ustaz dan sahabat semua, alhamdulillah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga kita semua istiqamah dalam jalan Al-Quran, insya-Allah. Rubiah Husin, sedia ustaz. Bagus. Siti Rahimi, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ustaz, bersedia bersama ustaz insya-Allah. Bersedia. Sartini, insya-Allah, bagus. Siti Sapiah, alhamdulillah, amin. Terima kasih ustaz, sama-sama. Diana, terima kasih ustaz, sama-sama. Syida Malik, insya-Allah ustaz, saya sedia esok, bagus, alhamdulillah, sedia belakang. Nurliza, alhamdulillah, terima kasih ustaz. Kasim Sulaiman, top fan, moga ramai dapat top fan kita. Alhamdulillah, selesai surah Al-Mulk episod ayat 1 hingga 3. Betul, terima kasih ustaz, sama-sama. Syarif Panzir, minta maaf salah sebut nama ni. Syarif, saya bersedia ustaz, alhamdulillah. Fatihah, insya-Allah saya bersedia ustaz. Bagus, ramai bersedia ni tuan-tuan, ramai bersedia. Sedia ustaz, insya-Allah. Moga kita semua istiqamah untuk belajar Al-Quran tuan-tuan. Istiqamah untuk belajar Al-Quran. Moga dengan cara ini kita dekatkan diri kita dan keluarga kita dengan Al-Quran. Kita dekatkan diri kita dan keluarga kita dengan Al-Quran tuan-tuan. Okey, kalau kadang-kadang ada ayah atau ibu yang tak pandai baca Al-Quran, tapi nak anak dia untuk belajar Al-Quran, nak anaknya betul bacaan Al-Quran tuan-tuan. Sebab itu dengar live ini tuan-tuan, mak dan ayah dengar live, ajak anak sekali dengar. Sama-sama kita betulkan. Nampak tak? Sama-sama kita betulkan. Baru kita mewujudkan satu circle yang positif, satu circle yang membudayakan Al-Quran. Kita nak ajar anak kita, kadang kita takut sebab bacaan kita betul atau salah pun kita takut. Maka ajak dia dengar sekali tuan-tuan, insya-Allah. Dengan cara ni moga hati kita terbuka untuk lebih mendalami Al-Quran dan hati anak kita pun lebih terbuka untuk mendalami Al-Quran. Jadi tuan-tuan, insya-Allah jumpa pagi esok. Jangan lupa tekan like dan love banyak-banyak kali. Kita jumpa 9.30 pagi. Itu sahaja daripada saya. Kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Jom sama-sama baca bersama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Sama-sama baca, jangan aminkan saja, sama-sama baca dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, semua ikut apa yang saya sebut ni. Ikut sama-sama dengan saya. Allahumma habibna ilal Qur'an wa habibil Qur'an ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, ya Tuhanku, letakkanlah kami dan keluarga kami di bawah lindungan dan penjagaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami daripada segala wabak bencana dan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, ya Allah. Sucikanlah hati kami daripada segala dosa dan segala kehitaman yang ada pada hati-hati kami, ya Allah. Sucikanlah hati kami, ya Allah. Berilah taufik dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Istiqamahkanlah kami dalam jalan Al-Quran. Istiqamahkanlah kami dalam jalan yang diredai oleh-Mu, ya Allah. Kekalkanlah kami, kekalkanlah semangat kami, kuatkanlah semangat dan motivasi kami untuk belajar Al-Quran, tuan-tuan. Untuk belajar Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, kuatkan semangat kami, kuatkan semangat kami, ya Allah. Kuatkan motivasi kami untuk belajar Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, lindungilah kami dan keluarga kami daripada segala maksiat, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan semua muslimin dan muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul an. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita jumpa esok pagi. Jangan lupa like dan love. Esok pagi 9.30 pagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Husin, amin. 9.30 insya-Allah. Terima kasih Madriati. Sama-sama. Herlina Lina 9.30 pagi. Sartini Iza 9.30 pagi. Ingat 9.30 pagi kekal macam biasa. 9.30 pagi setiap pagi insya-Allah. Wallahu alam. Saya tutup dulu. Bye bye.